وافتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amin ya rabbal alamin. Amin, terima kasih. Okay, so saya ingin mengucapkan selamat berpuasa walaupun kita dah hari yang ke-11 hari ni. Okay, so minggu lepas kita buat kelas secara recorded video. So termasuklah kelas pertama kita hari Isnin hari tu. Okay, still secara recorded video. So setakat minggu lepas kita dah pun selesai chapter 1, di mana chapter 1 ni more kepada introduction to statistic. Okay, more kepada definition, more kepada pengenalan tentang terminologis yang penting-penting untuk awak tahu dalam statistics. Okay, beberapa term-term yang mungkin baru awak dengar first time ataupun awak dah pernah dengar sebelum ni, kita revise balik. Okay, but in chapter 1 it's more to theoretical part, which is the knowledge ataupun introduction, definition yang kita kena tahu untuk kita punya next subtopic. Okay, and in chapter 2 we will start on analyzing our data. So the first chapter tu kita belajar macam mana kita nak collect data ni apa, berapa type of data, jenis-jenis measurement semua. Kita akan buat summary. Okay, and when we move to chapter 2 we are talking about how to analyze data. So it's either kita ada quantitative data or kita punya qualitative data. So dia ada cara yang tersendiri macam mana kita nak analyze data, dan yang video yang last kelas pertama hari Isnin hari tu, saya sediakan video tu untuk how to organize qualitative data. Okay, tapi nanti kita akan tengok further on how to present the data guna Excel. Saya akan tunjuklah sedikit demonstration macam mana lukis graph or GIF, macam mana nak buat bar chart guna Excel. So itu nanti next class. Okay, so untuk kelas hari ni saya bercadang untuk buat summary dan sedikit explanation on sampling technique, di mana itu adalah content dalam kita punya chapter 1, because sampling technique is one of the most important things yang you kena betul-betul understand. Okay, it's a very crucial part because of when we are dealing with statistic. Okay, statistik ni apa? Definition statistik ni apa? Definition statistik adalah process of collecting and then we are simplifying our data. Lepas tu kita organize dia, kita letakkan dia dalam graph cantik-cantik, dalam table, and then kita making a conclusion ataupun inferential ataupun observation ke atas data kita tu. Okay, so itu adalah process of statistic. But then when we want to do a statistic process, it is almost impossible for us untuk kita dapatkan populasi sesuatu benda yang kita nak study tu, untuk kita dapatkan populasi sometimes is very hard. Terutamanya kalau populasi tu melibatkan populasi yang besar. Okey, contohnya kalau kita nak kaji tentang perkara yang berkaitan dengan rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia ada more than 30 juta, contohnya 30 juta. Okey, macam mana kita nak kumpulkan semua rakyat Malaysia knowing that every day ada orang yang meninggal, ada orang yang baru lahir. So it's impossible. So when it's impossible for us to collect the population, okay, suara saya ni tenggelam timbul sikit dah petang ni kan, puasa pula. Siapa yang tak puasa, harapnya semua puasa lah. Okay, so disebabkan oleh kita ni boleh dikatakan almost impossible nak dapatkan populasi. Okay, so yang kita boleh buat adalah we just take a subgroup ataupun small group from the population yang kita panggil sebagai sampel. So bila kita perlukan sampel daripada sesuatu populasi, maknanya kita perlukan cara macam mana kita nak ambil sampel tu. Itu yang awak belajar dalam subtopik terakhir chapter 1, sampling technique. Okay, so hari ini kita nak buat sedikit revision apa yang kita ada dalam chapter 1. Nota pun saya dah bagi. Okay, yang mana yang beli buku, rasanya buku dalam proses sampai kepada tuannya. So siapa yang dah terima, tolong personal message saya bagi tahu dah terima. Dan kalau belum terima lagi dalam minggu ni, tolong bagi tahu saya juga belum terima. Sebab supposed to be
paling lewat hari Isnin hari tu dah terima sebab kita dah post daripada minggu lepas. Okay, so siapa yang belum terima buku tolong bagi tahu saya. Alright, so sekarang saya nak share screen. Boleh tak nampak saya punya screen? Nampak tak? Nampak Doktor. Alright, so kita nak tengok apa yang kita dah belajar dalam chapter 1, di mana chapter 1 we cover on the introduction. Okay, introduction to statistics. So kebanyakan bukan kebanyakan lah, almost all content dalam chapter 1 is about definition. Okay, is about introduction to certain terms. Okay, so kita just nak tahu apa dia maksud, apa yang dikatakan sebagai sample, apa dia jenis-jenis data yang kita ada. Okay, so the first thing yang kita belajar dalam chapter 1 adalah what is statistic. So what is statistic ni, macam saya cakap tadi lah, statistik ni dia adalah process of collecting, simplifying, ringkaskan, organizing, arrangekan, susunkan cantik-cantik, dan kita describing, kita terangkan dan kita making a conclusion ataupun inference tentang sesuatu keadaan. Okay, kita ada benda yang kita nak study, kita ada benda yang kita nak tahu. So bila kita nak tahu tentang suatu benda, kita kena cari data. Kita kena cari maklumat. Okay, so bila kita dah ada data tu kita kena susun, kita kena pilih, kita kena organize, barulah we can come into a conclusion ataupun inference tentang sesuatu keadaan. Okay, so itu adalah definition of statistic yang pertama. Yang kedua, kita belajar tentang type of statistic. So type of statistic ada dua, iaitu descriptive statistic dan inferential statistic. So apa dia beza antara descriptive statistic dan juga inferential statistic? So descriptive statistic ni adalah bidang statistik yang dia melibatkan measurement of the data. Maksudnya bila kita dah ada data, kita akan buat the summary. Contohnya kalau awak ada data tu 100 data, okay, 100 data tu awak akan dapatkan summary. Purata dia berapa, kekerapan dia berapa, variance dia berapa, sebab semua measurement itu membawa maksud. So bila kita melibatkan the measurement of the data, itu kita panggil sebagai descriptive statistic. Manakala untuk inferential statistic pula, dia adalah bidang statistik di mana kita collect data, lepas tu kita buat observation, kita buat pemerhatian, and we come up with the conclusion berdasarkan pemerhatian. Dia tak ada any measurement. Dia tak ada any calculation of the measurement, kita kira-kira, kita present, tak ada. Dia tengok, observe, dan we make a conclusion ataupun inference ataupun hypothesis ataupun decision. Apa nak kena buat? Okay, contohnya macam COVID. Kita tak kira pun, kita tengok je keadaan. Okay, nampaknya macam rakyat Malaysia dah betul-betul faham tentang macam mana nak jaga SOP. So bolehlah kita beralih ke fasa endemik. Conclusion, decision. Okay, maksudnya observation yang membawa kita kepada making a conclusion atau making a decision, itu kita panggil sebagai inferential statistic. Okay, and then yang ketiga kita belajar 9 term. Okay, 9 term yang very important dalam statistik. Term yang pertama adalah element. Okay, so apa dia element? Element ini adalah experimental unit. Benda yang kita nak study. Contoh kalau kita nak study tentang kadar jangkitan COVID-19 dalam kalangan pelajar UiTM kampus Jengka. Okay, so pelajar UiTM kampus Jengka adalah populasi. Semua tak boleh tertinggal seorang pun. Kalau kampus Jengka ada 3,000 pelajar, 3,000 lah kita punya populasi. Okay, dan setiap pelajar itu adalah elemen. Adalah experimental unit, benda yang kita nak study. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, kita belajar tentang population. Okay, apa dia population? Population ni adalah group besar yang kita nak study. Kalau tadi dalam kes yang saya bagi contoh tadi, populationnya adalah pelajar UiTM kampus Jengka.
Okay, so itu adalah populasi. Semua sekali, tak boleh tertinggal satu pun. Yang ketiga adalah sampel. So apa dia sampel? Sampel ni adalah subgroup ataupun small group yang datang daripada populasi. Kalau populasi kita tadi adalah pelajar UiTM kampus Jengka, sampelnya mungkin boleh jadi pelajar UiTM kampus Jengka lelaki. Maksudnya dia tidak melibatkan semua. Dia hanya melibatkan pelajar lelaki sahaja. Itu kita panggil sebagai sampel. Maksudnya sampel ni adalah apa? Sampel adalah grup yang kecil daripada populasi. Okay. And then, kalau kita buat survey atau kalau kita buat study ke atas the whole populasi, populasi kita tadi apa? Populasi kita tadi adalah student kampus Jengka. Okay, so kalau kita study each and everyone student kampus Jengka, study kita tu kita panggil sebagai census survey. Okay, census survey. Maksudnya survey yang kita jalankan ke atas setiap elemen dalam populasi. Tetapi kalau survey tu kita jalankan hanya ke atas sampel, kita panggil dia sebagai sample survey. Okay? Kalau dia hanya melibatkan sampel, kita panggil dia sebagai sample survey. And then kita belajar tentang apa dia yang kita panggil sebagai variable. Okay, so variable itu adalah, siapa yang tak mute, tolong mute. Okay, tolong mute mikrofon, tengok mikrofon awak. Okay, variable itu adalah benda yang kita nak study. Contohnya kalau kita tengah mengkaji adakah ada kaitan masa belajar dengan masa main game dengan prestasi pelajar. Contoh, kita nak kaji ada kaitan tak masa seseorang tu main game dengan dia punya prestasi pelajaran dia. Okay, so apa kita punya variable, benda yang kita study adalah masa. Kita akan ambil berapa lama dia main game dalam satu minggu. Dan markah. Okay, markah. Performance. Pencapaian. Itu adalah variable. Benda yang kita study. Pencapaian. Itu adalah variable. Okay, so yang ketujuh adalah data. Apa dia data? Kalau variable kita tadi adalah markah, markah itu adalah data. Contoh, variable kita adalah final assessment mark. Data kita apa? 70. Markah tu. Variable adalah nama benda yang kita nak study. Data adalah benda yang kita study. Okay, dia punya elemen dia. Contoh, kita nak study tentang tinggi pelajar kampus Jengka. So, apa variable? Height. Apa data? 160 cm. Itu data. Okay, and then yang ke-8 adalah apabila kita melakukan measurement, ukuran ke atas data untuk populasi, measurement itu kita panggil dia sebagai parameter. Okay, di mana parameter ini adalah measurement, ukuran yang kita lakukan ke atas data populasi. Populasi ni grup besar. Okay, tetapi kalau measurement kita lakukan hanya ke atas data yang melibatkan sampel, kita panggil dia sebagai statistik. Ini adalah 9 term penting yang kita dah pun belajar sebelum ni. Okay, so yang keempat dalam chapter 1, we are talking about type of variable. So type of variable pun ada dua, iaitu quantitative variable, okay, dan juga qualitative variable. So apa dia kuantitatif, apa dia kualitatif? Kuantitatif adalah variable yang berbentuk numerik, nombor. Numerik tu nombor. Okay, so any variable, any data yang awak dapat bentuknya adalah nombor, kita panggil dia sebagai kuantitatif. Contohnya adalah bilangan handphone yang ada 3, 4, 5 nombor. Bilangan kereta. Bilangan ahli keluarga. Okey,
Tetapi when we are talking about kualitatif adalah data yang bukan numerik. Okay? Kualitatif adalah data yang bukan berbentuk nombor. So, contohnya macam jantina, lelaki ke perempuan. Bujang ke berkahwin. Itu adalah kualitatif data. Kemudian kita tengok kuantitatif data pula terbahagi kepada dua. Yang pertama adalah discrete. Di mana discrete ini adalah kuantitatif data yang kita boleh dapat secara precisely, secara tepat. Okey, contohnya macam kalau saya tanya ke awak ada berapa adik-beradik? Takkanlah awak jawab macam 6.3 je doktor? Tak ada. 6 ke 7? 7 ke 8? Precisely, awak boleh dapat exactly the bilangan. Itu kita panggil sebagai discrete data. Tetapi kalau dia adalah kuantitatif data yang berada di antara sesuatu range, sesuatu julat, kita tak boleh tahu exactly the value, tetapi kita hanya boleh approximate ataupun kita hanya boleh estimate, approximate ni kita hanya boleh approximate adalah apa? Kita hanya boleh apa? Approximate dalam Melayu apa? Kita hanya boleh agak-agak lah. Maksudnya kita hanya boleh estimate dia. Agak-agak berapa nilai dia. Okay, so itu adalah continuous data. Dia tidak ada value yang tepat. Value dia berkemungkinan 3.7, contoh temperature. 37.5 atau 37.4 pun boleh. Nak kata 5 pun ya, nak kata 4 pun ya. Macam tu. Dia tak ada tepat. Dia tak boleh dapat value yang tepat. Dan kebiasaannya continuous data ini memerlukan measuring device. Untuk kita dapatkan bacaan dia, kita perlukan alat termometer, penimbang, tape, pengukur. Okay, dia tak boleh dibilang, tak boleh di-count. So itu adalah type of variable. And then, yang kelima, kita belajar dalam chapter 1 adalah scale of measurement. Okay, scale of measurement, skala pengukuran. So scale of measurement ni dia terbahagi kepada dua. Untuk kuantitatif, kita ada dua scale of measurement. Okay, iaitu scale yang pertama adalah interval scale. Okay, dan scale yang kedua adalah ratio. Okay, so ini awak kena tengok balik yang mana scale yang ada true zero, apa yang dimaksudkan dengan true zero, apa yang dimaksudkan dengan tiada true zero, itu untuk kuantitatif data. Manakala untuk kualitatif data, kita ada dua juga scale, iaitu scale yang pertama adalah nominal scale, okay, dan scale yang kedua adalah ordinal scale. Nominal scale ni hanyalah untuk classification, nama, kategori. Contoh perempuan, lelaki, bujang, janda, duda, berkahwin, Melayu, Cina, India, okay, negeri, Pahang, Terengganu, Kelantan, Kedah, Perak, okay. Dan ordinal scale pula adalah sesuatu yang menunjukkan ranking. Contoh kalau saya sebut Johan. Johan bukan kuantitatif data. Tapi kalau saya sebut Johan, awak tahu kedudukan dia adalah nombor 1. Kita merankingkan sesuatu keadaan. Kalau saya cakap awak berada di sebagai naib Johan. So awak tahu naib Johan tu kedudukannya adalah berada pada kedudukan yang kedua. Kita nampak dia bukan kuantitatif punya data. Okey, tapi kita tahu dia mewakili ranking untuk sesuatu keadaan. So itu adalah untuk kualitatif data. Alright. So yang keenam, kita belajar tentang source of data. So source of data pun ada dua, iaitu primary dan secondary. So apa dia beza di antara primary dengan secondary data? Primary data adalah first hand data. Maksudnya, you are the one yang buat study, yang ambil the data, and you are the one, the first yang guna that data. Okay, kita panggil dia raw data, data mentah.
Okay, dan first hand, maksudnya awak adalah orang yang mendapatkan data tu. Okay, bukan orang lain, bukan sesiapa yang lain, tetapi hanya awak dan data, di antara awak dan data tiada perantara. So, itu adalah primary data. While you have secondary data, di mana secondary data ini adalah data yang telah pun digunakan oleh orang lain. Maksudnya mungkin kita ambil daripada newspaper, kita ambil daripada buku, kita ambil daripada internet. Bukan kita yang pergi buat questionnaire dan collect the data. Bukan kita yang pergi buat observation and measure the data, but we only use the current ataupun existing data. Kita hanya menggunakan data yang telah pun wujud. So data tu kita panggil sebagai secondary ataupun nak senang ingat second hand. We are not the first one yang use that data, second hand lah. Okay, so bila second hand data ini dia adalah pro and cons dia, kita dah bincangkan pun sebelum ni. Alright. And then yang ketujuh, kita belajar tentang on how we can collect data collection method. So data collection method ni ada banyak cara untuk kita dapatkan data. Okay, mungkin kita boleh buat telefon interview, mungkin kita boleh hantar questionnaire, mungkin kita boleh email untuk tanya, mungkin kita boleh face to face, jumpa terus dan interview. So dia ada macam-macam cara untuk kita dapatkan data. Terutamanya macam keadaan sekarang ni, bila berlaku COVID-19, kita nampak yang proses untuk kita dapatkan data sebenarnya terlalu mudah, yang kadang-kadang yang sebelum COVID mungkin kita tak terfikir. Okay, bila dah jadi COVID, kita dah tak boleh nak jumpa orang face to face, we fully utilize the technology. Okay, Google Form, Google Sheet tu adalah perkara biasa. Kita tak buat dah questionnaire yang kita bagi kertas orang tanda-tanda, tak ada. Okay, kita buat Google Form, it can across the boundaries, worldwide, boleh sampai ke mana-mana. Dalam masa berapa minit boleh sampai ke seluruh dunia, and we can get the response immediately. Okay, so sebenarnya banyak cara untuk dapatkan data, itu boleh fikir secara logik. Kita pun dah tengok beberapa cara nak dapatkan data, the advantages and disadvantages of the data collection methods yang kita belajar dalam chapter 1. Okay, and then saya tinggalkan awak dengan video on how to saya punya suara tak keluar. Sekejap bagi saya masa 3 minit. Boleh nampak tak saya punya skrin? Boleh, Doktor. Alright. Boleh, Doktor. Saya tinggalkan awak dengan how to construct a questionnaire. Ini saya terangkan dalam video. Tetapi how to construct questionnaire ni yang saya terangkan dalam video itu hanyalah secara general. Okey, hanyalah secara general. Secara kasarnya, secara sebenarnya, how to construct questionnaire ini kena depends kepada yang pertamanya keadaan, apa yang kita nak study. Yang keduanya adalah golongan sasaran. Kalau kita nak tanya soalan questionnaire kepada budak kecil, takkanlah kita nak tanya soalan-soalan yang panjang-panjang. Kalau kita nak tanya soalan dekat orang tua, takkanlah kita nak gunakan term-term saintifik yang dia mungkin tak faham. Okay, so how to construct questionnaire, dia punya kata kunci dia adalah mengikut kepada kesesuaian study case kita dan juga mengikut kepada golongan sasaran yang kita nak bagi questionnaire tersebut. Yang ini kita boleh fikir logik, tapi yang paling penting questionnaire mestilah tidak mempunyai ayat yang terlalu panjang. Dia mestilah benda yang pendek tapi padat. Kalau kita nak tahu orang tu dah makan ke belum, just tanya, adakah anda telah pun makan? Ya atau tidak? Janganlah pula, makan adalah satu rutin harian untuk semua manusia di muka bumi ini. Adakah anda telah makan? Panjang pula mukadimahnya. Tak perlu. Okay, questionnaire ini sebaik-baiknya adalah soalan yang terus menjurus kepada apa maklumat yang kita nak. Apa yang kita nak tahu daripada kita punya
respondent. Okay, so itu adalah how to construct questionnaire. Okay, and then yang ke-9, we learn about sampling. Ini yang saya cakap very, very important. When we learn about sampling, why is important? Because of most of the time, kita tak boleh nak dapatkan populasi. Kerana sometimes populasi ini terlalu besar. Okay, so kita mungkin require cost yang tinggi. Kita mungkin require time yang banyak. Kita mungkin require manpower yang banyak untuk kita collect data yang melibatkan the whole population. Contohnya, UiTM sendiri ada berapa banyak kampus di seluruh Malaysia. Okay, ada banyak kampus di seluruh Malaysia. Dia punya student sahaja berapa banyak. Staff sahaja 9,000 orang. So for us, untuk kita collect, kalau populasi tu melibatkan contohnya staff UiTM seluruh Malaysia, it is very, 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 very high because dia akan memerlukan kos yang banyak untuk travel, dia memerlukan masa yang banyak, dia memerlukan manpower yang banyak untuk kita analyse data. Okay, so untuk kita punya alternative way on how we can study a few topics ataupun on how we can do a study case adalah hanya dengan mengambil sampel daripada populasi yang kita nak study. Contohnya kalau kita nak study berkenaan dengan staff UiTM seluruh Malaysia, mungkin kita ambil staff yang datangnya daripada beberapa negeri, okay, sebagai sampel, lepas tu kita buat conclusion berdasarkan sampel. Okay, that's why it is very, very important for us untuk understand the terminologies ataupun term-term dalam sampling dan the final subtopic dalam chapter 1 which is sampling technique is very, very important. Alright, so ada beberapa term yang kita kena tahu dalam sampling. Yang pertama adalah probability sample. Okay. So apa dia probability sample? Probability sample ini adalah random sample. Okay, random adalah rawak. Sampel rawak. Apa maksud sampel rawak? Sampel tu dia dipilih daripada populasi sebab dia adalah subgroup, grup yang kecil daripada populasi. So bila dia dipilih daripada populasi, pilihan itu berlaku secara random, secara rawak, main ambil je. Contoh kalau kita pergi annual grand meeting kan, biasanya kalau macam orang yang join club, join apa-apa event, okay, at the end of the year biasanya zaman-zaman kita belum kena COVID dulu, akan ada annual meeting. Bila ada, ada annual dinner. Bila ada annual dinner yang awak pakai macam-macam tema lah, mask lah, tema Batman lah, tema segala tema Arabian lah, Hindustan lah, segala tema tu, kita akan daftar kat depan. Bila kita daftar kat depan, kita akan dapat cenderahati. Dekat cenderahati tu akan ada nombor. So at the end of the event, nanti nombor tu digodek atas pentas, dapatlah cabutan bertuah. So dicabut tu, dia pilih orang yang dapat cabutan bertuah tu berdasarkan apa? Tak ada apa-apa. Dia kacau, ambil. Kacau, ambil. Itu adalah contoh sampel random yang diambil secara rawak. Okay, ataupun kita panggil dia sebagai probability sample. Okay, therefore we have the opposite of the probability sample that called as a non-probability sample, di mana non-probability sample ini adalah sampel yang non-random, bukan random. Maksudnya selection dia tu adalah based on syarat. Contohnya dia nak pilih cabutan bertuah, kena ambil daripada orang yang berumur 30 hingga 35. Ada syarat. So dia kena pilih lah. Kena pilih daripada orang yang umur 30 dan 35. Orang yang tak berumur 30 dan 35 takkan ada possibility untuk dipilih. So itu kita panggil sebagai non-random sample. Kalau random sample, semua orang mempunyai peluang yang sama. Sebab kita tak ada restriction. Siapa-siapa pun boleh ambil. Siapa-siapa pun boleh dapat. Siapa-siapa pun boleh jadi sampel. Tapi bila dia non-random sample, dia ada restriction. Mesti kena umur 30-35 contohnya. So siapa yang umur dia 27, tak mungkin lah akan terpilih sebagai sampel. Sebab dia dah restrict dah. So itu kita panggil sebagai non-probability sample. Alright.
Term yang ketiga adalah sampling frame. So apa dia sampling frame? Sampling frame ini adalah a list of all population members. Contohnya kalau kita punya populasi study kita tu adalah pelajar UiTM kampus Jengka, sampling frame kita mestilah mempunyai senarai nama pelajar UiTM kampus Jengka. Kalau ada 3,000 lah nama. Okay, so 3,000 lah nama dekat atas kertas ni. So ini kita panggil sebagai sampling frame. Di mana sampling frame mengandungi senarai setiap populasi, bukan setiap sampel setiap populasi yang kita study, sampling frame. And then we have sampling unit. Okay, so apa dia sampling frame? Kalau sampling unit. Kalau tadi sampling frame adalah senarai semua populasi, sampling unit adalah list ni, elemen dalam senarai ni. Elemen dalam senarai nama, maksudnya Aida, Aizat, Johan, Amalina, Nisa. Setiap satu kita panggil sebagai sampling unit. Kalau UiTM Campus Jengka contohnya ada 3,000 pelajar, maksudnya sampling unit kita ada 3,000. Satu pelajar tu dikira sebagai satu sampling unit. Elemen dalam sampling frame adalah sampling unit. And then we learn about sample survey design. Term yang kelima adalah sample survey design. Apa dia sample survey design? Sample survey design adalah prosedur yang kita dah tetapkan. Macam mana kita nak pilih sampel. Nanti kita belajar. Okey, sekejap lagi kita akan ulang balik sikit macam mana cara kita nak pilih sampel. Okey, so prosedur tu kita panggil sebagai survey design. Sample survey design. And then kita ada term yang keenam yang kita panggil sebagai pilot study. Okay, so apa dia pilot study? Pilot study ini adalah small study yang kita conduct kepada small group of respondent sebelum kita buat actual survey, sebelum kita buat survey yang sebenar. Contoh, kita nak study adakah pelajar main game menyebabkan dia punya prestasi belajar dia menurun. Jadi kita pun ambillah populasi kita adalah pelajar UiTM Campus Jengka. Okey, tetapi kalau kita terus buat eksperimen ke atas populasi, tiba-tiba dah buat kira-kira tak dapat apa yang macam kita nak. Maksudnya data yang kita ambil tu sebenarnya tak cukup. So awak dah buang masa. Okey, populasi ni bukan sikit, populasi ni besar. That's why we need to conduct the pilot study. Maksudnya kita ambil, instead of kita terus buat kajian ke atas 3,000 orang, kita ambil 30 orang, 10%, 1%. Okay, kita ambil 30 orang, kita study dulu kat 30 orang ni. Dapat tak macam yang kita nak dengan data yang kita ada? Kalau confirm dapat, kalau betul dah dia boleh menjawab objektif yang kita cari, barulah kita perform study ke atas the whole populasi. Okay, so itu kita namakan, yang study yang kecil tu kita namakan sebagai pilot study. And then we learn the seventh term yang kita panggil sebagai sampling error. Error ni ralat, sampling ni sample. Okay, apa yang dipanggil sebagai ralat sampling, ralat ketika proses pensampelan adalah ralat itu datang daripada kita punya sampel. Okay, sampel yang kita pilih tu, dia tak boleh bagi information yang kita nak. Contoh, kalau kita nak kaji tentang kadar betul ke main game boleh menyebabkan prestasi pelajar turun. Kita pun buatlah survey. Kita buat survey ni, kita pilih sampel-sampel. Tengok-tengok sampel yang kita pilih tu tak main game pun. Bila kita buat analisis, dia main game ke tak? Semua tak. Macam mana nak jawab kita punya persoalan? Dah diorang tak main game. Macam kita nak cakap main game ni boleh menyebabkan prestasi turun. Tak boleh menjawab kita punya persoalan.
So itu adalah contoh sampling error. Error yang datang daripada sampel yang kita pilih. Dan term yang ke-8 adalah non-sampling error. Non-sampling error ni adalah error yang datang bukan daripada sampel, tapi mungkin dia datang daripada proses. Contohnya macam kita nak kaji tentang kadar obesiti di kalangan pelajar UiTM kampus Jengka. Kita pun ambil penimbang, kita pun pergilah timbang seorang. Kita tak sedar rupanya penimbang kita tu rosak. Bila kita dah ambil data, kita buat. Sepatutnya kalau student ni makan banyak, mestilah dia gemuk. Contohlah kan, contoh kita fikir logik akal. Tapi kenapa data yang kita dapat ni makin makan, makin banyak, dia makin kurus? Cek. Oh, rupanya kita punya pemberat penimbang tu dah rosak. So, dia bukan datang daripada sampel. Dia datang daripada device. Itu adalah contoh non-sampling error. Kesalahan ataupun ralat yang datangnya daripada benda yang bukan sampel tetapi mungkin proses of getting the data. So ini adalah 8 perkara penting yang awak kena tahu berkenaan dengan sampling. Okey, ada soalan tak setakat ni? Semangat sangat ni doktor. Sakit telinga saya. Kuat sangat cakap. Sakit telinga ke? Tak doktor. Tak sebab saya ni kalau bercakap memang dah tak boleh nak kawal dah saya punya intonasi. Saya tak marah, suara saya memang tinggi, memang high pitch. Cumanya kelemahannya gagal untuk menjadi penyanyi, tak sedap. Walaupun nama Amalina. Okey, kembali kepada sampling technique. Okey, because we have two type of sample. Probability sample and non-probability sample. Probability sample adalah sampel yang kita boleh ambil secara rawak. Non-probability adalah sampel yang kita ambil secara bukan rawak. Therefore, kita pun ada dua sampling technique. Okay, so sampling technique ini dia mengikut kepada jenis sampel. Okay, so sampel kita ada dua, probability sample. Okay, probability sample dan non-probability sample. Okay, so untuk probability sample ada 5 teknik untuk kita pilih sampel. Saya nak awak faham apa maksud pilih sampel. Maksudnya kita nak ambil small group daripada populasi. Contoh kalau kita nak kaji tu berkaitan dengan pelajar UiTM kampus Jengka, tapi sekarang pelajar berserakan, ada dekat kampus, ada dekat rumah, ada dekat rumah sewa. Okay, jadi it's impossible for us untuk kita ambil kesemua sebagai data untuk kesemua. Semua tu populasi, jadi kita pilih sampel. Sampel ni small group, ambil sampel, pilih. Macam mana nak pilih sampel? Ini ada cara dia. Okay, yang pertama untuk probability sample adalah simple random sampling. Yang kedua adalah systematic sampling technique. Okay, simple random sampling technique. Okay, yang kedua adalah systematic sampling technique. Yang ketiga adalah stratified. Yang ini pun saya dah terangkan dekat dalam video, cuma saya nak terangkan lebih lanjut. Stratified sampling technique. Yang keempat, cluster sampling technique. Yang kelima adalah multi-stage sampling technique. Ini untuk probability sample yang melibatkan sampel rawak. Untuk non-probability sample ada 3 cara. Yang pertama adalah convenient sampling technique. Yang kedua adalah convenient. Yang kedua adalah judgmental sampling technique. Yang ketiga adalah quota sampling technique.
So kita nak tengok satu-satu. Macam mana teknik-teknik yang ada ni. Okay, so at first kita tengok dulu untuk sampel rawak, probability sample, apa yang dikatakan sebagai simple random. Simple random sampling technique maksudnya kita pilih sampel tanpa ada any restriction. Kita pilih je. Macam cabutan bertuah, tak ada restriction. Kita ambil nombor orang yang datang malam tu, okey, kita letak dalam botol, kita pun kacau, pak ambil. Tak ada restriction, tak ada reason kenapa awak ambil. Tak ada reason. Kalau saya tanya, kenapa awak pilih nombor tu? Entah. Tangan saya ambil. Tak ada reason. Okay. So itu kita panggil sebagai simple random sampling technique. Okay. Yang kedua adalah systematic. Okay. Katakanlah. Okay. Kita ada sampling frame. Sampling frame ni, dekat sampling frame ni dia ada banyak list lah elemen kan, orang, nama. Contohnya macam pelajar UiTM Campus Jengka, kalau 3,000 lah nama dekat sampling frame ni. 3,000 lah nama. Okay, 3,000 nama. Okay. Kalau yang pertama tadi, simple random sampling, kita ambil je. Katakanlah kita nak pilih sampel 10 orang. Kita pun ambil lah. Ambil je lah 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ambil je. 10. Dapat 10 sampel. Itu simple. Tapi kalau systematic sampling technique, okay, dia ada dia punya cara yang kita set. Macam mana? Okay, kita hanya pilih secara rawak pilihan pertama je. Lepas tu kita kata kita akan selang 3 nama untuk pilihan kedua. So pilihan pertama je awak pilih secara rawak. Pilihlah dia ni sebagai sampel. Next, awak kata awak nak selang 3. So 1, 2, 3, sampel kedua. 1, 2, 3, sampel ketiga. 1, 2, 3, sampel keempat. 1, 2, 3, sampel kelima. 1, 2, 3, sampel keenam. Sampailah awak dapat 10 sampel. Berapa bilangan sampel yang awak nak? Itu kita panggil sebagai systematic sampling technique. Kenapa? Sebab dia ada cara. Dia dah bagi tahu dah. Kita pilih selang 3. Cara dia. Tadi kalau yang first tadi ambil je. Tak selang pun tak apa. Nak ambil 10 terus yang pertama pun tak apa. Tak ada restriction. Tapi bila systematic, hanya pilihan pertama je yang kita pilih secara rawak. Pilihan lain tu kita dah ada cara kita. Selang 3. Selang 4. Macam tu. So itu kita panggil sebagai systematic. Maksudnya dia ada cara dia. Alright? Yang ketiga adalah stratified. Stratified ni dia datang daripada perkataan strata. Strata ni dia adalah kumpulan. Okey, macam mana kita nak buat stratified sampling technique? Katakanlah kita ni nak kaji tentang kadar, kita nak kaji tentang bilangan ahli keluarga penduduk Malaysia, contoh. Bilangan ahli keluarga penduduk Malaysia. So penduduk Malaysia ni ada ramai, 30 juta. So kita punya sampling frame ni ada 30 juta. Dekat sampling frame kita ni kan ada Melayu. Lepas tu ada pula India. Banyaklah Indianya sebab 30 juta kan semua. Okey, ada India, Melayu, Cina, India. Okey, ada Cina. Cina sampailah 30 juta semua sekali. Ini sampling frame penduduk Malaysia. Sekarang ni kalau kita nak buat simple, yang pertama ni tadi, simple random sampling, katakanlah kita nak ambil 3,000, kita ambil je 3,000. Ambil je, main ambil je 3,000. Tapi kalau kita tak nak buat macam tu, kita boleh guna strata. Di mana strata ni sebelum kita pilih sampel, kita pecahkan dulu kita punya populasi kepada grup yang mempunyai similar character. Contoh, karakter yang saya pilih adalah bangsa.
Saya pun buat grup pertama India. Ini grup pertama, kita panggil dia sebagai strata yang pertama. Lepas tu strata yang kedua kita adalah orang Cina. Cina warna apa tadi? Hijau. Okay. Strata yang kedua kita adalah orang Cina. So, strata kedua ni semua Cina. Cina. Okay. Dan strata yang ketiga adalah orang Melayu. Kita pecah jadi 3 kumpulan. Pecah menjadi 3 kumpulan. Okay. Dan setiap kumpulan dia similar karakter. Kalau India semua, India kumpulan pertama. Kalau Melayu semua, Melayu kumpulan ketiga. Kalau Cina semua, Cina kumpulan kedua. Kemudian barulah kita ambil sampel. Tadi kita nak 3,000. So kita ambil 1,000 daripada India. Okay, kita ambil 1,000 daripada orang India, 1,000 orang. Kita ambil 1,000 daripada Cina. Kita ambil 1,000 daripada Melayu. So total lah sampel kita ni 3,000 daripada 30 juta. Dan dia tak bias. India ada 1,000, Cina ada 1,000, Melayu ada 1,000. So bila kita buat survey, bila kita buat analisis data, tak adalah berat sebelah ke apa sebab sama rata. So ini adalah kita panggil sebagai stratified sampling technique, di mana daripada satu populasi yang besar, kita pecah kepada beberapa strata, dan strata ini, satu strata ni maksudnya dia mempunyai karakter yang sama. Contoh, kalau pelajar UiTM Kampus Jengka, awak boleh pecah kepada 2 strata, lelaki, perempuan. Contoh. Lepas tu kita ambil 50 sampel lelaki, 50 sampel perempuan. Itu baru kita ambil sampel. Itu kita panggil sebagai stratified sampling technique. Okay, dia pecah kumpulan ini mengikut similar karakter, sama ada bangsa ke, agama ke, jantina ke, umur ke, apa-apa tapi similar. Okay, maksudnya among member dalam grup ni lebih kurang je karakter dia. Okay, barulah kita pilih sampel yang kita nak. So ini kita panggil sebagai stratified sampling technique. Apa pula cluster sampling technique? Okay, cluster dengan stratified ni lebih kurang. Cumanya kalau stratified tadi, kita pecahkan kumpulan ini mengikut kepada similar karakter. Cina, India, Melayu. Ini kan penduduk Malaysia ni, saya ambil data tadi penduduk Malaysia kan. Okay, bila kita nak buat stratified sampling technique, kita pecahkan mengikut dia punya sifat, karakter. Melayu dengan Melayu, India dengan India, Cina dengan Cina, ataupun lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan. Tapi bila kluster, kita tak pecah ikut karakter. Kita pecah ikut kumpulan sedia ada. Untuk penduduk Malaysia, kita boleh pecah ikut apa kelas? Agak-agak kumpulan yang dah sedia ada. Negeri. Yes, very good. Kita boleh pecah ikut negeri. Okay, kita ada 14 negeri, so kita akan ada 14 kluster. Kluster pertama, negeri Kelantan. Kluster kedua, negeri Terengganu. Kluster ketiga, negeri Pahang. Kluster keempat, negeri Perak. Kluster kelima, negeri Selangor. Kluster keenam, wilayah Persekutuan. Kluster ketujuh, Kedah. Sampailah kluster yang ke-14. Kita pecah. Kita pecah mengikut kumpulan sedia ada iaitu negeri. Kemudian baru kita pilih sampel. Kita kata okey, setiap negeri kita nak ambil 14 orang sahaja. Kita pun pilih 14 daripada negeri Pahang, 14 daripada negeri Kelantan, 14 daripada negeri Terengganu, 14 daripada negeri Perak, 14 daripada wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan seterusnya. 14. Barulah kita dapat total sampel. Ini adalah contoh cluster sampling. Apa beza cluster dengan strata? Strata dia pecah ikut karakter, lelaki dengan lelaki, Melayu dengan Melayu yang similar. Ataupun mungkin kumpulan yang pertama ni adalah yang umur antara 15 sampai 20. Kumpulan kedua 21 sampai 25 contoh.
Kalau kluster adalah pecahan yang mengikut kumpulan yang dah ada. Contohnya negeri. Kalau pelajar UiTM Campus Jengka, program. Program program sains, program fizik, program bio. Lepas tu baru kita ambil 10 daripada fizik, 10 daripada bio, 10 daripada ladang, 10 daripada account, 10 daripada business. Itu adalah cluster sampling. Beza antara cluster dengan strata. Nampak tak beza dia? Nampak doktor. Alright. Apa pula multi-stage? Sudah multi-stage pula. Okey kelas, multi-stage dia sama dengan cluster. Cuma dia melibatkan lebih banyak pecahan. Kalau cluster tadi, daripada penduduk Malaysia, kita pecahkan mengikut negeri. Lepas tu terus kita ambil sampel daripada setiap negeri. Okey. Kalau multi-stage, dah pecah ikut negeri. Okey, dah pecah ikut negeri. Pecah pula ikut daerah. Okey, negeri yang pertama ni ada 9 daerah. So, 9 daerah. Negeri kedua ada 12 daerah. Pecah 12. Negeri ketiga ada 8 daerah. Pecah 8. Negeri keempat ada 5 daerah. Pecah 5 dan seterusnya. Kemudian kita decide. Okey, setiap negeri kita nak pilih 2 je daerah. Kita pun ambil 2 daerah daripada negeri pertama, 2 daerah daripada negeri kedua, 2 daerah daripada negeri ketiga, 2 daerah daripada negeri keempat dan seterusnya. So ini kita panggil sebagai multi-stage. Kalau kluster sekali sahaja pecah, terus ambil sampel. Kalau multi-stage dah pecah ikut negeri, pecah pula ikut daerah, baru ambil sampel. Dah pecah ikut negeri, pecah pula ikut daerah, pecah pula ikut mukim, baru ambil sampel. Dia melibatkan lebih banyak pecahan. So itu adalah multi-stage sampling technique. Okay, contoh, kalau kita nak buat kajian dalam kalangan pekerja-pekerja Maybank di seluruh Malaysia. Maybank ni ada di seluruh Malaysia banyak. So Maybank, sampling frame kita. Maybank Terengganu, Maybank Pahang, Maybank Kuantan, Maybank Kelantan, Maybank Sabah, Maybank Sarawak, Maybank Johor, Maybank mana-manalah semua negeri. Kita pun pecahlah Maybank ni mengikut negeri, kluster. Okey, Maybank Negeri Pahang, Maybank Negeri Kedah, Maybank Negeri Terengganu, Maybank Negeri Kelantan. Dah pecah ikut Maybank negeri. Tak nak Maybank daerah pula. Pecah pula Pahang, Maybank daerah Kuantan, Maybank daerah Maran, Maybank daerah Bentong, Kedah, Maybank daerah Jitra, Maybank daerah apa lagi Kedah punya, Perak, Maybank daerah Manjung, Maybank daerah Kerian, Maybank daerah Perak Tengah. Setiap negeri kita nak pilih 2 daerah, ambil 2 daerah. Ini adalah multi-stage sampling technique. Maksudnya pecahan mengikut kluster tu berperingkat. Dah pecah ikut negeri, pecah pula ikut daerah, pecah pula ikut mukim, pecah pula ikut bandar. Baru ambil sampel. Itu multi-stage. Kalau kita pecah sekali je, pecah ikut negeri, terus ambil sampel. Itu kluster. Okay, so ini adalah macam mana cara teknik-teknik kita pilih sampel. Okay, dan ini semua untuk sampel, probability sampel. Sampel yang diambil secara rawak. Okay, untuk non-probability sampel, sampel yang kita ambil bukan secara rawak, maksudnya kita dah ada restriction, dia lebih mudah. Teknik dia lebih mudah kerana sampel ni dah ada restriction, bukan secara rawak. Okay, so yang first kali convenient sampling technique adalah sampel yang kita ambil berdasarkan keberadaan, berdasarkan kesesuaian. Contoh, awak nak buat survey ke atas pensyarah UiTM Campus Jengka. Saya bagi UiTM Campus Jengka lah kan, sebab kita memang duduk kat sini kan. Itulah yang paling mudah nak keluar kat kepala saya. Okey, contoh, kita nak buat kajian ke atas pensyarah UiTM Campus Jengka. Awak pun pergilah blok pensyarah. Awak pergi tengah hari. Tengah hari, pensyarah keluar makan.
Awak pun cari-cari naik tingkat 1, naik tingkat 2, jumpa pensyarah. Terus ambil data. Kenapa awak ambil data pensyarah tu? Sebab pensyarah tu yang ada masa awak nak ambil data. Maksudnya keberadaan, kesesuaian. Okey, sebabkan pada masa yang awak nak ambil data tu, pensyarah tu yang ada. Awak ambil data dia. Contoh, awak nak ambil data penduduk jengka. Awak pergi duduk dekat depan Maybank Bandar Pusat tu. So, awak pun, bila ada orang masuk je Maybank, awak pun ambil data dia. Awak pun tanya. Awak pun suruh jawab questionnaire. Kenapa awak suruh dia jawab questionnaire? Sebab masa awak tengah nak cari data dia yang lalu, itu kita panggil sebagai convenient. Okey, sampel yang kita pilih berdasarkan kepada sesuatu keadaan kesesuaian. Dah pada masa yang kita nak ambil sampel tu dia yang ada, kita bagilah dekat dia. Dia tak ada yang betul-betul restrict. Kenapa kita pilih? Tak ada. Kerana dia ada masa kita nak ambil sampel. Itu convenient sampling technique. Kalau judgment sampling technique, judgment ni adalah judge, maksudnya kita yang judge. Contohnya, kita nak kaji tentang betul ke main game menyebabkan pelajar tak perform dalam final assessment. Kita pun cakap, tak payah tanya kat budak perempuan bukannya main game pun, kita buat itulah dekat budak lelaki. Kita pun hantarlah questionnaire dekat budak lelaki. So sampel kita tu semua lelaki. Kenapa awak pilih sampel awak lelaki? Sebab lelaki yang main game, awak yang judge. Awak yang buat ketetapan. Itu contoh judgemental. Okey, kalau kita nak kadar kaitan di antara masa yang diambil untuk mandi dengan kelewatan hadir ke kelas. Contoh, okey. Awak pun nak cari data. Kita nak bagi siapa jadi sampel. Perempuan je lah, perempuan yang suka mandi lama-lama ni. Laki tak payah. So, awak pun hantarlah questionnaire dekat budak perempuan. Kalau saya tanya awak, kenapa awak pergi ambil sampel perempuan je, kenapa awak tak ambil sampel lelaki? Doktor, lelaki mandi pun tak. Contoh. Reason dia, awak ambil sampel budak perempuan sebab awak dah judge. Awak judge perempuan yang mandi lambat. Contoh ni lah. Saya nak beritahu kenapa. Okay, so itu antara salah satu teknik juga. Kita yang buat judgement. Kita yang buat reason kenapa kita pilih orang tu untuk kita pilih dia sebagai sampel. Okay. Awak nak kaji tentang kadar pensyarah banyak cakap dengan kebosanan pelajar dalam kelas. Kita bagilah soalan ni dekat Dr. Malina paling sesuai. Kenapa? Sebab awak judge. Ada tahun ni kalau kau cakap tak kena berhenti. Awak judge. Kalau saya tanya kenapa awak bagi kat saya? Sebab doktor yang suka cakap, awak judge. Okay, so itu adalah kaedah juga macam mana awak pilih awak punya sampel. Kita panggil sebagai judgmental sampling technique. Dan yang ketiga adalah kota sampling technique di mana awak pilih sampel berdasarkan kota yang awak dah tetapkan. Okay, contohnya macam kita nak study tentang sesuatu perkara, kita dah tetap dah, kita kena adil. Kita kena ambil 30 orang perempuan, 30 orang lelaki. So bila awak dah cukup kota perempuan, awak dah tak boleh ambil dah perempuan. So awak akan bagi questionnaire awak semua dekat lelaki. Bila saya tanya awak, awak ni questionnaire awak ni kenapa awak bagi kat lelaki? Jadi saya tak nampak perempuan dah cukup dah doktor. Kita nak 30 je perempuan. Itu adalah kota teknik sampling. Maksudnya kita ambil sampel berdasarkan kota yang kita dah tetapkan. Okay, so untuk non-probability sample ni dia lebih mudah lah, dia lebih logik akal. Okay, berbanding dengan yang probability sample. Tapi sebenarnya kalau awak faham betul-betul dia punya perbezaan di antara strata, di antara cluster dan juga multi-stage, dia sebenarnya sangat senang. Dan untuk kita tentukan sampling teknik, kaedah mana satu yang kita nak guna bila kita pilih sampel adalah berdasarkan kepada apa yang kita nak study, kesesuaiannya. Okay, ada yang mungkin rasa stratified lebih sesuai daripada cluster, boleh, tak ada masalah, dia kena ada justifikasi. Okay, dia kena ada justifikasi. So sekarang ada soalan tak for now? Ada soalan nak tanya? Jelas doktor. Setakat ni tak ada doktor. Setakat ni jelas So ini adalah apa yang kita dah cover dekat dalam chapter yang pertama. Okay, semua
apa yang kita cover dalam chapter yang pertama, semua definition, terminologis. Yang penting-penting yang awak kena betul-betul faham sebelum kita move further kepada analisis data dan seterusnya nanti. Okay, so saya tak sempat nak bincang soalan tutorial hari ini. Saya akan bagi jawapan kejap lagi dalam grup. Okay, so recording macam biasa, saya akan share dalam Google Classroom once ready. Okay, so untuk kelas minggu depan, saya ada sedikit perkara yang saya nak minta awak buat. Selepas ini, saya akan buat poll dalam Telegram. Okay, awak tolong undi sama ada awak nak kelas kita 2 session seminggu berlaku secara virtual. Macam ni, Microsoft Teams. Okay, kerana saya tak boleh guna Google Teams, Google Meet. Google dia dah, bukan UiTM tau, semua seluruh IPTA, Google dah tak bagi record. Bukan UiTM tak subscribe, tak. Google dah tak bagi record. Awak tanyalah kawan-kawan awak yang UKM ke UPM ke, memang tak boleh record Google Meet. Jadi, saya pilih untuk guna Microsoft Teams. Microsoft Teams ni kelemahan dia adalah untuk pelajar data dia sedikit lebih daripada Google Meet. Okay, so saya faham kesusahan itu. Jadi, saya tak nak proses pelajaran kita yang akan datang selama 11 minggu berbaki ini membebankan. Sampai awak kena keluar, awak kena beli data, awak kena gunakan duit yang awak ada untuk top up data. Jadi saya nak awak buat pilihan sama ada kita nak kelas kita dalam 2 kali seminggu tu, dua-dua pun online, tak kisah, Google Meet pula Microsoft Teams, atau awak nak kelas kita sekali saya bagi recorded video, sekali kita buat online. Maksudnya kita kalau hari Isnin saya bagi video, kelas hari Rabu saya buat online. Kalau hari Isnin saya buat online, kelas hari Rabu saya bagi video. Selang-seli, ataupun kita nak dua-dua Microsoft Teams supaya awak lebih faham, itu saya nak awak tolong undi. Nanti kejap lagi saya buat poll dekat dalam Telegram, tolong respon, jangan biarkan saya bercakap seorang-seorang. Kesian kat saya. Okay, so kejap lagi nanti minggu depan kelas kita macam mana kaedahnya saya akan bagi tahu. Okay, so nota untuk chapter 2 saya dah share dalam Google Classroom hari Isnin hari tu. Okay, recording kelas hari ni macam biasa saya akan share kejap lagi. Jangan lupa tanda YouFuture punya attendance. Okay, kalau tak dapat attend kelas atau ada masalah, tolong inform kepada saya. Okay, tolong inform kepada saya. Kalau awak tak inform, saya akan expect awak tak hadir lah. Melainkan kalau saya bagi recorded video. Bila saya bagi recorded video biasanya saya akan expect, saya akan assume semua orang hadir. Saya akan verify walaupun awak tak tanda YouFuture. Tapi kalau kita buat macam ni, visual meeting, saya akan compare attendance visual meet dengan attendance YouFuture. Kalau visual meet awak tak hadir tapi awak tanda YouFuture, nanti saya akan tengok lah. So kalau tak boleh datang saya punya visual meet, tolong bagi tahu. Saya tak marah, bagi tahu, at least bagi tahu saya tahu awak tak datang. Okay, so itu sahaja kelas untuk hari ini. Terima kasih banyak-banyak untuk awak punya perhatian. Okay, so itu sahaja untuk hari ini. Selamat berbuka, selamat berpuasa. Semoga semuanya baik-baik sahaja. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Thank you, Doktor. Alright, sama-sama. Terima kasih, Doktor. Sama-sama. Thank you, Doktor. Okay.